Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan dan share ramai-ramai sebab ramai di kalangan kita mengalami shadow ban, ya. Dan juga sertai saluran Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Baik, saya sebenarnya, kalau anda tahu perangai saya, sekali saya dah berjanji, saya tidak akan mungkiri janji. So semalam selepas saya mengisytiharkan menolak semua MP Barisan Nasional, saya juga telah memaklumkan walaupun saya menyokong Perikatan Nasional dan mendukung prinsip perjuangan Tun Mahathir, tetapi demi rakyat kritikan saya akan berupa konstruktif dan membina, kerana kita amat sekarang perlukan perubahan. Dan apa jua kritikan terhadap kerajaan perlulah membina dengan cadangan dan sebagainya, supaya mungkin akan dapat bawa satu perubahan yang akan memanfaatkan rakyat, ya. So dengan itu, saya ada satu nasihat buat Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, Anwar perlu mengubah pasukan media dan komunikasi dia. Okay. So kalau saya jahat, saya tak nak berkongsi, tapi saya dengan ikhlas saya berkongsi. Anwar perlu ubah pasukan media dan komunikasi. Mengapa? Sebab salah satu punca keruntuhan kerajaan Anwar dari segi sokongan adalah pasukan media dan komunikasi. Saya tak nak masuk panjang lebar, saya beri satu contoh apa yang berlaku hari ini. Jadi apa yang berlaku hari ini ialah media telah melaporkan bahawa Fahmi Fadzil telah selaku Menteri Komunikasi telah menuding jari kepada pihak yang tidak dinamakan. Kononnya ada satu usaha terancang untuk mengaitkan PKR dengan Liberal International Organisation. Okay? Dan Fahmi Fadzil menafikannya. Okey, saya nak berkongsi dengan Anwar bahawa apabila berlaku sesuatu yang kerajaan berdepan berupa kritikan, maka pihak kerajaan atau PKR ada pilihan. Pilihannya A, jawab kritikan, B, tak jawab kritikan. Saya akan jelaskan. Bila jawab kritikan, kerajaan atau parti perlu lihat isu yang dia nak jawab itu, dia perlu teliti. Dia perlu teliti fakta dia, dia perlu teliti dari segala aspek. Mungkin parti telah melakukan kesilapan dahulu. Mungkin dia telah melakukan sesuatu yang dikritik oleh orang. Jadi parti perlu dulu melihat kembali apakah sebabnya kritikan berlaku. Adakah sebab kesilapan parti atau kesilapan kerajaan, ataupun ianya kritikan yang tidak berasas. So itu dia kena teliti dan dia perlu terima. Kalau ianya kesalahan parti, dia perlu terima, atau ianya kesalahan kerajaan, dia perlu terima. Kemudian kalau dia bertekad nak menjawab, jadi kalau ianya berkait dengan sesuatu yang parti lakukan yang tidak memuaskan hati rakyat, maka parti atau kerajaan perlu jelaskan perkara yang tidak memuaskan hati rakyat. Okay? Dia perlu jelaskan, dia perlu bersedia untuk jelaskan mengapa dia melakukan benda tu. Kalau dia tidak bersedia untuk menjelaskan mengapa dia lakukan benda tu, sebab dia tak boleh, sebab memang benda tu salah ke, benda tu tidak patut, maka dia perlu buat pilihan, nak jawab ke tak nak jawab. Okey, kalau dia jawab, jangan jawab bodoh. Jangan kata benda tu anda tidak lakukan sedangkan ianya awak lakukan. Jadi jika anda jawab bodoh, natijahnya lebih buruk. Lebih baik jangan jawab. Bila tak jawab, memang akan kena juga, orang akan terus kritik. Tapi sekurang-kurangnya ia tak seteruk anda jawab tapi anda menafikan sesuatu yang anda lakukan. Ya, anda menimbulkan lagi syak, anda menimbulkan lagi kecurigaan. Sama dalam kes Fahmi Fadzil. Hari ini dia nafikan, dia tuding jari sana sini. Tapi in this age of internet, social media dan sebagainya, orang hanya perlu type dan cari.
Malah apabila Fahmi Fadzil menjawab dan jawapan yang dia beri adalah penafian yang sebenarnya tidak betul, ianya akan trigger orang untuk cari. Dan bila orang cari, ianya terlalu mudah untuk cari. Dia Google, terus masuk Liberal International, terus boleh cari. Okey, bahawasanya ada dua parti politik di negara ini tersenarai, iaitu PKR dan Parti Gerakan Rakyat sebagai observer member dalam Liberal International Organisation. So, daripada dahulu dikritik, mungkin kritikan itu berasas, mungkin kritikan itu tak berasas. Ya, mungkin orang yang berkritik, dia kata, wah, PKR is liberal, dia masuk. Mungkin berasas, mungkin tak berasas. Tetapi jika anda hendak jawab, tapi jawapan anda seolah menafikan dan menuding, cari menghukum mereka yang mengkritik, sedangkan benda tu anda lakukan, benda yang dikritik tu orang kata anda adalah ahli, benda tu terpapar di situ, dan ia menimbulkan lebih banyak kekeliruan, lebih banyak kecurigaan, lebih banyak shock, keadaan lagi buruk. So, better jangan jawab. Kalau ada penasihat media yang baik, kalau ada tim media komunikasi yang baik, this would not have happened. So, benda-benda macam ni banyak berlaku. Dan strategi media kerajaan dah lama gagal. I think the whole country knows this. Kita di luar pun tahu benda ni. Lagi banyak dia kekang, lagi banyak dia cuba jadi defensif, lagi teruk natijahnya, dan buktinya hari ini. So you need a new media team, you need a new communication team, and you need a new group of advisors. Tim ini dah gagalkan anda. Tim ini adalah sebab, ya, tidak kira apa anda lakukan, natijahnya buruk kerana strategi mereka adalah strategi emosi, knee-jerk reaction, nak cuba tutup benda yang orang terang lagi bersuluh, orang boleh nampak. Okay? Kadang-kadang no answer is the best answer. Bukan saya nak galakkan kerajaan tidak menjawab, tetapi kadang-kadang bila kita lakukan sesuatu yang dikritik dan kita tidak mungkin dapat jelaskan, kadang-kadang bila tidak menjawab, anda akan selamatkan diri daripada kritikan yang lebih buruk, kerana jawapan akan memburukkan lagi keadaan. So how do you decide bila nak jawab, bila tak nak jawab? Itulah fungsi satu tim media dan komunikasi serta penasihat media dan komunikasi yang mantap. Ask anybody on the street. Tim yang ada tu gagal. Dia kekang sana, dia kekang sini. Ia tidak membantu anda, ia memburukkan lagi anda. So, nasihat saya kepada Perdana Menteri untuk memantapkan lagi penampilan adalah kena ubah tim media dan komunikasi, termasuk penasihat media dan komunikasi. Ya, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam Kuasa Ketiga.